Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri menyokong penggunaan teknologi drone dalam memantau segala aktiviti pembangunan di negeri ini termasuk pembalakan kawasan sempadan dan topografi. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu bagi melaksanakan perkara berkenaan, kerajaan menerusi Lembaga Multimedia Sarawak SMA akan bertanggungjawab mengawal selia sepenuhnya penggunaan drone untuk memastikan keselamatan penggunaannya. Definitely, drone technology is a seamless technology. It's also what we call technology based on sensor. And anything to do with cyber connectivity has to be regulated. And that is why we have this Sarawak Multimedia Authority, which is very wide, not only on social media, but this question of technology supervision. Jelas beliau pihaknya akan berbincang bersama Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi MCMC untuk melaksanakan perlesenan penggunaan drone di negeri ini. Namun ujarnya, segala yang berkaitan dengan keselamatan cyber dalam persempadanan negeri akan dikawal oleh SMA. Datuk Patinggi Abang Johari ditemui pemberita selepas majlis perasmian Konferen Antarabangsa Aplikasi Komputer dan Drone Ikonda 2017 di Kuching. Konferen Anjuran Universiti Teknologi MARA UiTM Sarawak itu bertujuan untuk menggalakkan pemindahan serta perkongsian pengetahuan berkaitan aplikasi komputer dan teknologi drone di antara pakar-pakar antarabangsa. Konferen yang bermula hari ini hingga Sabtu itu disertai lebih 200 peserta melibatkan 7 buah negara antaranya Australia, Iran dan India. Lembaga Multimedia Sarawak SMA akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dalam perihal berkaitan pembangunan komunikasi digital di negeri ini. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan E-Dagang Datuk Seri Wong Sun Koh, kerjasama antara SKMM dan SMA akan menjadi titik tolak kepada pembangunan negeri ke arah transformasi ekonomi digital. Jelasnya, SKMM berperanan dalam mengawal selia peraturan sektor komunikasi dan multimedia bagi seluruh negara, manakala SMA akan memantau pembangunan sektor tersebut di Sarawak berdasarkan undang-undang negeri. Tambahnya, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg selaku Ketua Eksekutif Negeri telah dilantik sebagai pengerusi SMA yang berperanan untuk memantau dan membuat keputusan ke atas pelaksanaan pembangunan ekonomi digital oleh kerajaan negeri. Oleh itu, SMA juga akan mempunyai ahli lembaga terdiri daripada pakar-pakar dalam ekonomi digital yang akan memberi nasihat kepada Ketua Menteri dalam perihal pembangunan sektor tersebut. Datuk Seri berkata demikian pada sidang media di Kompleks Dewan Undangan Negeri berikutan isu yang ditimbulkan oleh pihak pembangkang semasa pembentangan rang undang-undang RUU Lembaga Multimedia Sarawak 2017 kemarin. Pelancaran projek perintis audit pematuhan alam sekitar sangat tepat pada masanya selain memperkukuh komitmen Sarawak dalam bidang pemeliharaan dan pelindungan alam sekitar di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, inisiatif yang dijalankan oleh Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB dalam melaksanakan audit alam sekitar akan membawa dimensi baru kepada industri perhutanan dan kayu terutama dalam usaha pengawal seliaan kendiri. Beliau menambah bahawa dalam era revolusi hijau yang semakin berkembang ini, pemain industri perlu berubah dan menyokong lebih banyak amalan hijau kerana terdapat keperluan yang semakin meningkat di pasaran antarabangsa untuk produk kayu yang disahkan berasal daripada hutan yang diuruskan secara lestari. Katanya projek perintis itu penting kerana kerajaan negeri telah menetapkan sasaran sekurang-kurangnya 7 kawasan konsesi untuk diakreditasi di bawah skim pensijilan pengurusan hutan mampan. Pematuhan terhadap peraturan alam sekitar negeri adalah prasyarat bagi mana-mana syarikat yang mahu diperakui di bawah kriteria dan petunjuk Malaysia untuk pensijilan pengurusan hutan. Ketua Menteri berkata demikian ketika melancarkan projek perintis untuk audit pematuhan alam sekitar bersempena seminar pengurusan alam sekitar dalam sektor perhutanan di Kuching. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh. Beliau juga memuji Persatuan Kayu Kayan Sarawak STA dan 8 syarikat anggotanya yang terlibat dalam projek perintis tersebut di atas komitmen terhadap pengawal seliaan kendiri di kawasan operasi mereka.
Pada majlis itu, Datuk Len turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara anggota NREB, STA dan syarikat ahli STA untuk pelaksanaan projek audit selama 2 tahun itu. Persidangan hari kedua mesyuarat kedua bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-18. Kerajaan melalui Jabatan Pertanian Sarawak menyasarkan pengeluaran sebanyak 60 juta benih ikan air tawar dan air payau di sungai-sungai di negeri ini dalam rancangan Malaysia ke-11. Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu benih-benih ikan tersebut akan dihasilkan di 14 buah stesen pertanian yang sedia ada di negeri ini. Selain itu, Jabatan Pertanian Sarawak bersama Jabatan Perikanan Laut Sarawak akan menjalankan kajian populasi genetik udang galah di 36 batang sungai di seluruh negeri. Beliau memberitahu demikian ketika menjawab soalan yang dikemukakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong, Muhammad Sheikh Kadir. Manakala kerja-kerja penembokan pasir, pembinaan jalan raya, penyambungan elektrik dan bekalan air paip akan dilaksanakan di kawasan cadangan perumahan nelayan di Pusat Pertumbuhan Luar Bandar RGC di Bladin pada tahun depan. Menurut Menteri Muda Pembangunan Tanah Adat Datuk Roland Sagah, ia merupakan tambahan kepada beberapa pusat perkhidmatan dan kemudahan yang sedang dan telah dilaksanakan di RGC Bladin. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Adun Beting Maro, Razali Gapur. Kerja-kerja pembinaan infrastruktur untuk Pusat Pertumbuhan Desa PPD OPAR akan dimulakan pada tahun 2019. Ini termasuk membina jalan raya, bangunan komersial, kawasan perumahan, kawasan perindustrian dan kawasan riadah. Ketika menjawab soalan daripada Adun Opar, Datuk Ranu Mina, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh memberitahu sidang Dewan Undangan Negeri tapak keseluruhan seluas 100.54 hektar sedang dibangunkan untuk PPD Opar yang menelan kos 47 juta ringgit. Buat masa ini, 18.7 hektar tanah telah diratakan untuk kawasan tapak komersial dan perumahan. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PTRM sedang mengenal pasti tapak strategik untuk membina sebuah balai polis bagi kawasan Dewan Undangan Negeri setakat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ungkah Ambas berkata balai polis tersebut amat diperlukan berikutan setakat sedang rancak membangun dan memerlukan perhatian daripada segi keselamatan. Beliau berkata tanah seluas 5 ekar dan kos sejumlah 20 juta ringgit diperlukan untuk melaksanakan projek tersebut. Antara skop projek ialah pembinaan sebuah balai, sebuah bengkel, dewan serbaguna, kediaman pegawai dan anggota, sebuah surau dan tempat penyimpanan barang bukti kes. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Adun Setakan, Datuk Seri Muhammad Ali Mahmud. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak sedang mengenal pasti 7 lokasi kerap berlaku kesesakan di Sibu. Menteri Muda Pengangkutan Datuk Dr. Jerry Susil memberitahu kajian bagi penyelesaian isu berkenaan merangkumi pembinaan lampu trafik baharu dan melebar jalan sedia ada. Namun jelas beliau ia tidak melibatkan cadangan untuk pembinaan jejambat yang memerlukan perbelanjaan dan kajian komprehensif buat masa ini. Beliau menjawab soalan yang diajukan oleh Adun Bukit Asih, Irene Mary Chang Oi Ling. Sementara itu, Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Pengguang Manggil pada persidangan DUN turut memberitahu sebidang tanah seluas 1.5 hektar yang terletak bersebelahan dengan Pasar Selangau akan dijadikan tempat letak kereta tambahan bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas terutama pada hujung minggu. Katanya Pasar Tamu Selangau akan dipindahkan ke lokasi baharu atau disusun atur semula sekiranya ruang niaga pada masa ini tidak mencukupi. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang pada persidangan hari kedua, mesyuarat kedua bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-18. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan.